Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini. Selamat datang juga ke tahun baru 2025. Adakah Sabah melangkah maju di bawah kepimpinan Hajiji, satu reality ataupun retorik? Sabah kini melangkah ke era baru dengan penuh harapan dan komitmen di bawah kepimpinan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Hajiji Haji Noor. Dalam suasana penuh kemeriahan sambutan ambang tahun baru di Jalan Tun Fuad Stevens, Kota Kinabalu, Hajiji menegaskan pentingnya semangat kerjasama dan sokongan padu daripada seluruh rakyat Sabah untuk memastikan keberhasilan Hala 7 Sabah Maju Jaya ataupun SMJ. Dengan fokus utama kepada 3 tonggak penting yaitu pertanian, perindustrian, dan pelancongan, Hajiji yakin Sabah mampu melonjak ke arah pembangunan yang lebih mampan dan inklusif. Belanjawan Sabah 2025 yang diumumkan dengan jumlah keseluruhan 6,421 bilion ringgit jelas menunjukkan komitmen kerajaan negeri untuk memacu pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi di sebalik angka-angka besar ini dan janji-janji yang indah, timbul persoalan sejauh mana segala perancangan ini dapat dilaksanakan dengan efektif di lapangan. Pencapaian Sabah sepanjang tahun 2024 sememangnya patut diberi pujian. Kutipan hasil negeri mencecah 7 bilion ringgit menandakan peningkatan ketara dalam pendapatan negeri. Selain itu, Sabah berjaya menarik pelaburan asing dan domestik berjumlah 1,7 bilion ringgit, satu angka yang signifikan dalam usaha kerajaan untuk menarik keyakinan pelabur. Kerajaan juga memberi fokus kepada pembangunan modal insan dengan peruntukan beasiswa 127 juta ringgit yang telah memanfaatkan lebih 10.000 pelajar di seluruh negeri. Proyek perumahan turut menjadi salah satu fokus utama di bawah inisiatif Rumah Mesra SMJ. Sejumlah 5.000 unit rumah telah berjaya disiapkan dan tambahan 3.000 unit lagi dijangka akan dibina pada tahun 2025 dengan kos 250 juta ringgit. Namun di sebalik angka-angka ini, timbul persoalan sama ada impak pembangunan ini benar-benar dirasai oleh golongan yang paling memerlukan atau hanya tertumpu kepada kawasan tertentu sahaja. Ketua Menteri Hajiji Noor menegaskan bahwa kerajaan negeri komited untuk memastikan setiap sen daripada belanjawan 2025 digunakan dengan cekap dan telus. Namun, isu ketelusan dan accountability sering menjadi tanda tanya dalam kalangan rakyat. Adakah mekanisme pemantauan yang cekap telah diwujudkan bagi memastikan tiada ketirisan atau salah guna dana? Dalam suasana politik Sabah yang sering kali tidak stabil, kepercayaan rakyat terhadap kerajaan masih lagi rapuh. Walaupun Hajiji sering menyeru kestabilan politik dan solidariti dalam kalangan pemimpin, tidak dapat dinafikan bahwa politik Sabah masih dibayangi oleh ketidaktentuan dan percaturan kuasa di antara gabungan parti politik. Perpecahan dalam kalangan parti komponen Gabungan Rakyat Sabah GRS dan Pakatan Harapan PH masih wujud meskipun cuba diselindungi dengan mesej perpaduan dalam setiap ucapan rasmi. Soalnya, sejauh mana kestabilan ini mampu bertahan sekiranya berlaku pergeseran kepentingan politik di kalangan pemimpin utama. Isu yang lebih membimbangkan adalah kelewatan pelaksanaan hak-hak Sabah di bawah Perjanjian Malaysia 1963 ataupun dipanggil MA 63. Walaupun Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah berjanji untuk mempercepatkan pelaksanaan hak-hak ini, kemajuan yang dilihat masih perlahan dan tidak konsisten.
Datuk Sri Dr. Jeffrey Kitingan sebelum ini pernah menyuarakan kekecewaannya terhadap kelewatan ini, menyatakan bahwa Sabah seringkali dipinggirkan dalam aspek pembahagian hasil dan kuasa autonomi. Bagaimana kerajaan negeri di bawah pimpinan Hajiji merancang untuk menangani isu ini dengan lebih berkesan? Adakah wujud rundingan yang lebih tegas dengan pihak persekutuan atau adakah Sabah masih dilihat sebagai adik kecil dalam struktur persekutuan Malaysia? Dalam konteks pembangunan luar bandar, perbezaan antara kawasan bandar dan pedalaman masih menjadi isu besar yang perlu ditangani. Infrastruktur asas seperti jalan raya, bekalan air bersih, dan kemudahan pendidikan masih jauh ketinggalan di banyak kawasan luar bandar Sabah. Walaupun kerajaan negeri seringkali mengumumkan peruntukan besar untuk membangunkan kawasan pedalaman, pelaksanaannya seringkali lambat dan tidak menyeluruh. Apakah langkah konkret yang telah diambil oleh kerajaan negeri untuk memastikan tiada komuniti yang tertinggal dalam urus pembangunan ini? Selain itu, isu kronisme dan ketidaktelusan dalam agihan proyek pembangunan juga menjadi topik yang sering diperkatakan. Adakah proyek-proyek ini benar-benar memberi manfaat kepada rakyat atau hanya menguntungkan segelintir pihak tertentu yang berkepentingan? Dan dalam aspek pelancongan pula, Sabah sememangnya mempunyai potensi besar untuk menjadi destinasi pelancongan bertaraf dunia. Dengan kekayaan alam semula jadi yang meliputi gunung, hutan, dan laut yang mempersonakan, Sabah mempunyai segala yang diperlukan untuk menarik pelancong dari seluruh dunia. Namun persoalannya, sejauh mana sektor ini telah diurus dengan baik? Adakah penduduk tempatan benar-benar mendapat manfaat daripada industri pelancongan ini atau keuntungan lebih banyak dinikmati oleh syarikat-syarikat besar? Tahun 2025 bakal menjadi medan ujian sebenar untuk kepimpinan Hajiji. Rakyat Sabah sudah penat dengan janji-janji politik yang indah di atas kertas tetapi kosong di lapangan. Jika segala perancangan di bawah Hala 7 SMJ berjaya dilaksanakan dengan baik, tidak mustahil Sabah mampu melakar satu sejarah baru dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, jika isu-isu seperti kelewatan pelaksanaan dasar, ketidaktelusan pengurusan dana, dan ketidaksamarataan pembangunan terus berlarutan, maka keyakinan rakyat terhadap Hajiji akan terus terhakis. Akhirnya, persoalan yang perlu kita semua tanyakan, adakah Sabah benar-benar berada di landasan yang betul di bawah kepimpinan Hajiji, atau ini sekadar retorik politik yang berulang-ulang setiap tahun? Sebagai penonton, apakah pandangan Anda? Adakah Anda yakin dengan Hala 7 yang dibawa oleh kerajaan negeri di bawah pimpinan Hajiji? Atau adakah Anda melihat ini sebagai satu lagi episode janji politik yang tidak dapat ditunaikan? Tinggalkan pendapat Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Trans PMY untuk perbincangan lebih mendalam mengenai isu-isu semasa di Sabah dan Malaysia. Teruskan bersama kami karena suara Anda penting untuk masa depan negeri kita yang tercinta. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua.